Kita pergi Quba, ramai yang pergi Quba kan. Berapa ramai yang tahu rahsia kat mana Masjid Quba yang betul-betul. Sebab itu kena berada di dua tempat. Satu tempat Masjid Quba tu, tempat yang tak ada bumbung tu. Muslimat mohon maaf lah, tak boleh lah orang lelaki. Kan Bang Haji, kan Masjid Quba macam ni lah. Sini kan dekat kiblat, sini bahagian belakang. Semayang dekat belakang ni dulu Bang Haji. Sebab di sini dia tak ada bumbung, tapi dia letak macam penghadang kain lah supaya jangan panas. Semayang kat situ Bang Haji. Sebab sebahagian ulama kata that is the exact location of Masjid Quba, dekat sini. Tapi satu lagi kata kat depan ni. Pendapat paling kuat dekat depan ni. Tetapi Abang Haji kena cari Quba. Kena cari Quba. Pergi kat depan tu sikit Quba dan dongak ke atas Quba tu. Cari apa? Jangan dongak saja. Cari apa? Tak tahu. Ustaz Mahdi suruh dongak, saya dongak. Dia kena cari. Di dongak, di situ. Oh, tak ada. Ni nak whiteboard lah. Di situ. Mana whiteboard? Canggih. Kat mana nak ditolak? Kami betul sini. InsyaAllah. Kalau dia sediakan mesti ada tujuan kan. Dia tak sebarang. Kalau benda tak ada kan, benda tu ada. Cuma dia tersembunyi. Bang Haji, nanti Bang Haji je sebagai ajar tak boleh buat. Jangan pula orang ramai pergi kat depan kan. Lari orang Arab. Kat Kubah ke? Ini bukan yang biasa. Banyak benda bid'ah kat sini. InsyaAllah. Dahsyat sekarang ya. Dulu kan whiteboard. Ini jadi macam cermin pula dah nah. Bang Haji nanti move ke depan sikit. Jangan takut Bang Haji. Kemudian pergi betul-betul dekat bawah kubah. Dongakkan sikit. Di bawah kubah tu ada dua titik. Dulu dia warna merah. Dua titik tu dalam kubah. Tapi kena perhati elok lah. Dulu dia warna merah. Sekarang warna hitam. Nah, dua tanda itu dia bukan lubang, dia bukan berlubang tembus, tapi memang dilobangkan. Nah, disitulah dia tempat unta Nabi ketika dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Abdullah bin Uraiqid. Ingat dalam perjalanan Makkah ke Madinah hijrah, disitulah unta itu meletakkan kakinya. Kalau tidak di titik yang pertama, titik yang kedua. Jadi macam mana? Solat dua-dua tempat. Solat dua-dua tempat. Ramai orang tak tahu, jangan risau. Ni dah ramai tahu ni, semua duduk sapi ni. Jangan risau, orang tak tahu. Orang solat-solat gitu je. Abang Haji pergi. Kalau tengok macam mana orang tengok atas tu, bermakna orang tu tahu ada ilmu ni. Habaq dengan abang-abang Haji kat rumah lah. Habaq. Sebab kat Ajah memang tak boleh lah. Ada setengah tangkap gambar lagi ada. Pun orang sebelah ni, wah, pasal apa orang tangkap gambar pun tak tahu sangat. Pasal orang ramai tak bagi tahu benda ni. Situlah dia tempat unta Nabi, the first arrival. Situlah duduk kat situ. Sebenarnya jadi dua tempat. Betul-betul bawah tu pengaji. Betul-betul bawah tu. Dia macam ni. Atas sebenarnya. Dia lebih kurang macam ni. Dongak dulu. Atas sini. Sini satu. Sini satu. Begitu. Tak dia begitu. Itu dalam dom tu ya, dalam dom. Dom tu atas, dom tu dia dalam. Memang setengah orang tak nampak. Dan jangan pula kita ni pasang tak. Ini Masjid Quba Yang saya cerita tadi ada dua tempat. Inilah tempat yang
diletak begini saja. Orang lelaki supaya dia dekat sini. Kemudian ini saya sebut tadi, dom ni dekat sini. Di sini lah tempat dom. Perasan tak? Ni di luar masjid jalan. Ni perasan tak kat sini ada fountain. Fountain ni di sini pernah Malaikat Jibril bawa wahyu dan turunkan wahyu itu kepada Nabi di sini. Di sini dekat fountain. Dekat sini seberang jalan ada syarikat Pepsi. Kalau dia tak ubah lagi lah. Ada syarikat Beveracy. Orang dia sebut Pepsi, dia sebut Beveracy. Sini lah fountain. Pergi kat fountain tu tangkap gambar. Bukan saja-saja ada historical value dekat situ. Dan lebih lagi sebab mereka Jibril pernah bagi wahyu Nabi di situ. Satu. Dekat luar ni ada satu macam di sini dia bagi rumput warna hijau sini. Dekat betul-betul sini Bang Haji, sini kerajaan pun boleh lihat. Alih ni sikit bagi nampak boleh? Di sini ada rumput warna hijau. Betul-betul dekat bucu ni cari ada 3 tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Canggih. Orang kampung semuanya canggih. Bagi tuan-tuan biasa je. Nanti kalau keluar daripada Kubah, kalau dah beli kan situ banyak jual. Kalau dapat kurma muda. Orang Arab murah. Memang dia dah hafal benda tu. Dia orang Arab. Kita punya dah nak pergi bawa kamus. Kaifahal kalau nak minta murah, si hafal lagi ya Syekh fi takhfid, tak cukup tu bahasa fasih ya Syekh ada diskaun ke? Sambil belajar tangan macam ni. Ni cara kita nak minta orang Arab minta murah. Ya Syekh fi takhfid. Soalan, ya Syekh ada diskaun ke? Tak ada. Dia sebenarnya kata murah haji. Ya boleh kurang. Dia pula tak. Dan ramai sangat. Could you imagine I could say every month akan ada kelihatan orang Indo dan orang Malaysia. Baru ni ramai jumpa orang Malaysia. Baru ni kan, sebab cuti sekolah baru ni kan. Kat sini ada satu macam kawasan tanah yang dilitupi oleh rumput hijau. Dekat sini ada 3 batang kurma. 1, 2, 3. Tempat lain semua 2. Ini cuma ni 1 saja. Inilah dia. Kita ni nak belajar dapat kursus umrah ni. Tak mengapa kalau this is extraordinary. Could be a little but boleh bagi manfaat banyak Sini dulu sekarang tak ada dah. Ada satu perigi namanya perigi Aris. Perigi Aris ni di sinilah dulu Sayyidina Uthman terjatuh cincin. Cincin tu sebenarnya diwarisi daripada Nabi lagi. Cincin tu ada tulis Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi nak mendakwah pada 8 Hijriah, mendakwah kepada raja-raja Arab Mekah. Kebanyakan raja-raja won't be accepting any letters unless it's got staple ataupun chalk. Lalu disarankan kepada Nabi, why not ya Rasulullah, kita buat stempel juga lah. Jadilah stempel yang ni. Ini cincin Nabi lah ni. Sambil Nabi bukan cincin, Nabi chalk. Ketika itu memang Nabi larang. No one could be having the same. Jangan sama. Sebab kalau dah banyak sangat cincin macam ni, confuse pula orang di sana. Orang Afrika, orang Ethiopia, Somalia, orang Habasha, orang Mesir, kan confuse nanti. Hanya Nabi lah yang pakai itu. Setelah zaman Nabi bagikan cincin itu pada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun dah meninggal, dibagikan kepada Sayyidina Umar.
Kemudian Nabi suruhkan Sayyidina Umar, dibagilah kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pernah pakai sekali dan pernah pakai, tapi terjatuh ke dalam peri ahli sini. Apa beliau buat, saya lupa nama seorang pembantu beliau ya. Beliau suruh keringkan perigi itu, nak carinya juga. Masya Allah, wallahualam ya, tak berdiri kita tak tahu. Sampai sekarang tak jumpa. Sampai ini tak jumpa. Wallahualam. Nah, jadi sekarang tak ada lagi lah perigi haris ni. Sebab apa, dah ditimbus. Itulah, pergi ke situ hadirin, dekat gambar. Di sini used to be the perigi Bi'ir Aris. Satu lagi alang-alang dah cerita umrah ni. Kita khusus umrah Toy Alang-alang. Yang ni ramai tak perasan. Sayang, ni Datuk Datin, Tuan-tuan Puan banyak duit habis. Dalam package sampai 10,000 kan, maaf saya. Tak apalah untuk, kalau kita rasa kita mampu, why not? Dan kaki sakit, why not? Ambil yang dekat-dekat dengan masjid, kita selalu pergi. Kalau kaki dah sakit jauh-jauh, maybe buat sebab apa saja. So not the matter of money ini, tidak Jadi di sini kita selalu parking park. Ni apa ni? Ini jalan besar ni. Jalan besar kita selalu parking park kat sini. Jarang orang tahu. Ada satu tempat dekat sini, betul-betul sebelah dengan ni. Tempat ini adalah betul-betul opposite ni. Sebab macam ni. Ini adalah, ini apa ni? Ini apa pokok ke? Terimalah ini sebagai pokok ya. Ini adalah ladang kurma. Ini kawasan sebelah ni, kawasan namanya ladang kurma milik persendirian. Tapi ada tempat sejarah dekat situ. Apa dia? Dekat sini, dia di sini ni, dia buat pintu besi. Pintu ada dua daun. Kalau tutup bom besi lah, ditutup lah. Sebab dia tak mahu orang Saudi akan musnahkan tempat itu. Paling kurang di sini ada dua tempat bersejarah. Kalau kita masuk ke sini, ada sebuah rumah kat sini. Lama betul. Dan bangunan dia masih lagi batu dengan tanah liat. Tapi macam dibuat simen lah. Rumah itu rumah seorang sahabi seorang sahabat perempuan sejak zaman Nabi masih lagi. Ini strukturnya ini je lah. Tapi dalam ni dah roboh semua sekali. Tapi dinding tu masih lagi. Kalau tuan-tuan lihat saya lah, ya Allah, terharu saya. Dapat juga lah kita lihat struktur zaman Nabi dulu. Tapi macam roboh-roboh sikit tak apalah, untuk mengubat kerinduan. Dekat sini ada satu perigi. Airnya deras betul. Ini namanya perigi Rizq. Perigi ni, air dia memang pam. Nabi pernah ludah perigi itu. Biasa sebut tadi, pernah ludah. Airnya bersih betul. Dia pumpnya memang keluar. Ada tak dalam ni? Kalau ada saya tunjuk dalam macam handphone. Air ni, perigi ni, dia berbobot besar macam kolam ni pun. Air ni akan mengairi kurma-kurma kat sini. Berkatnya, orang yang punya kebun ni anak dia dah uzur dah. Anak dia tak perlu jual, keluar. Memang tak perlu keluarkan jual. Dia akan jual dalam ni je kurma ni. Saya syorkan tuan-tuan beli kurma tu. Sebab kurma tu airnya daripada air perigi yang pernah Nabi ludah. Ini. Kemudian memang daripada dulu anak dia tak pernah jual kat luar. Memang fresh betul. Dia sendiri cebok berapa kilo. Sekali kalau tak silap saya lebih kurang 1 kilo. Ni kurma ujuh betul ni. Dalam tapi dia banyak jenis juga yang itu kalau tak silap saya 70. Tak silap saya. Kemudian di sini ni yang special. Tempat di sini ni dia buat macam ni, exactly macam saya buat. Tapi ada dua batu kat sini. Di sinilah dahulu kan Nabi masuk pertama sekali dekat Kuba, kan? Nabi akan masuk daripada Madinah, berhenti kat sini.
Nah, maka orang daripada Makkah, mohon maaf, orang Madinah keliru sebab ada sahabat Nabi yang buat kelubang macam ni. Jadi mereka daripada jauh, mereka tak jelas mana satu Sayyidina Rasulullah, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Begini, nah. Rupa-rupanya yang buat macam ni Sayyidina Abu Bakar, yang diteduhnya Sayyidina Rasulullah. Perbuatan ni dibuat dekat sini. Ada lagi. Tempat tu ada lagi. Saya siap macam ni saya. Saya siap buat macam ni. Kata ulama, siapa nak buat macam ni dia kena ada sanad. Kalau nak buat kawan dia macam ni, dia kena ada sanad. Saya boleh tunjuk ni nanti. Tapi saya tak tahu valid tak valid kalau podcast Subang Jaya. Lupa tadi kan. Sebab saya dapat sanad tu dekat Madinah. Saya tak pasti kalau valid saya buat kat sini. Kalau valid nak bagi kat sana buat saja nanti. Kalau sampai kat sana sembahyang dululah. Sembahyang duha 2 rakaat ke sini tak apa. Kemudian buat macam saya ni. Sebab saya nak Abu Bakar pernah buat Nabi macam tu. You do the same to have the barakah. Bukan nak pun buat macam ni je. Baru ni saya dengan kawan saya nah. Mudah-mudahan gambar tu jangan viral. Mudah-mudahan. Saya tak nak gambar saya viral. Tapi saya tak nak tegak gambar. Tapi nak buat macam mana orang tegak gambar. Kebanyakan gambar saya dalam internet tu saya tak ada pun bubuh. Saya pun heran. Orang kata Ustaz pergi Mekah ya? Ya Allah, macam mana orang ni tahu? Tak pernah saya bagi tahu nak. Gini. Memang ada gambar saya kat situ. Dia buat macam ni. Saya yang duduk, dia yang letih.